Untuk meneruskan majelis pada petang ini, majelis mempersilakan Yang berbahagia Profesor Dr. Rosi Sirat, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi merangkap pengurusi lembaga MAPIM untuk menyampaikan ucapan akhir. Majelis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara fungsi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahagia Dato' Ebi Rahim Makno, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Yang bahagia Profesor I.R. Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, Pengurusi Jawatankuasa Pemilih Anugerah MAPIM 2012. Yang berusaha Puan Kamariah Muhammad Saidin, Pengurusi Jawatankuasa Majlis Penyampaian Anugerah MAPIM 2012. Naib-Naib Chancellor, Timbalan Naib-Naib Chancellor, Ahli Lembaga MAPIM, DIP Jemputan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Pertama, marilah kita memanjat kesyukuran kehadrat Ilahi kerana izin dan limpah kurnia-Nya yang memungkinkan kita berkumpul di majlis penyampaian Anugerah MAPIM yang dinanti-nantikan saban tahun oleh ahli MAPIM, terutama yang mencalonkan buku untuk anugerah ini. Saya selaku pengurusi lembaga MAPIM, mewakili seluruh anggota MAPIM, amat berbesar hati atas kesudian yang berbahagia Dato' Ebi Rahim Makno untuk hadir dan memperuntukkan masanya untuk bersama-sama kita bagi memeriahkan majlis penyampaian Anugerah MAPIM 2012 ini. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Para hadirin yang dihormati sekalian, penyelidikan dan kajian ilmiah adalah tunjang kepada pengajaran dan pembelajaran di institusi pengajian tinggi. Ilmu dan pengetahuan para cendekiawan ini diadun, disusun dan diterjemah ke dalam sebuah karya berbentuk buku, makalah dan sebagainya. Usaha ini dilakukan demi memartabatkan ilmu dan menyebarkannya bukan sahaja kepada para pelajar, malahan juga masyarakat secara amnya. Justru Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM) wujud bagi memastikan nadi ini terus berdenyut bagi memikul tanggungjawab untuk menambah khazanah ilmu dan menyebarkannya kepada manusia sejagat. Kematangan MAPIM kian menerlah seiring dengan pertambahan usianya yang ditubuhkan semenjak tahun 1997. Malah jenama MAPIM kini makin dikenali ramai. Perkara ini dilihat sebagai suatu yang positif. Gabungan idea dan tenaga kerja mantap 27 penerbit anggota pada masa kini mampu membawa MAPIM menggorak langkah lebih jauh dalam dunia penerbitan ilmiah. Bagi merealisasikan impian untuk menerbitkan buku berkualiti dan menembusi pasaran antarabangsa, MAPIM haruslah memperkukuh kekuatan dalaman dalam kalangan ahli-ahlinya sendiri terlebih dahulu. Kerjasama yang erat, komitmen yang tinggi, serta perkongsian ilmu dan kepakaran amatlah penting bagi menyemarakkan semangat satu MAPIM dalam mengharungi cabaran baru dalam dunia penerbitan. MAPIM juga perlu lebih kreatif mencipta peluang untuk menguasai pasaran tempatan dan meneroka peluang-peluang baru di peringkat antarabangsa.
Selain itu, MAPIM juga harus memulakan usaha untuk mengadakan hubungan dengan pihak luar dalam usaha sama penerbitan, pemasaran, dan penjualan hak cipta. Usaha ini telah mula dilaksanakan apabila delegasi ahli MAPIM ikut serta dalam Pesta Buku Frankfurt pada bulan Oktober 2012. MAPIM juga ikut serta dalam Pesta Buku Jakarta dan Brunei di peringkat serantau bagi meneruskan usaha yang telah pun dilaksanakan semenjak beberapa tahun lalu. Usaha seumpama ini akan dilakukan secara berterusan sehingga karya-karya ahli MAPIM tersebar dengan meluas dan dapat diterima pada peringkat antarabangsa melalui pemasaran dan juga penjualan hak cipta karya. MAPIM amat sedar untuk bersaing dan menempatkan produknya di peringkat antarabangsa memerlukan kualiti penerbitan yang standing dengan penerbitan yang diterbitkan oleh penerbit antarabangsa. Justru itu, usaha meningkatkan kualiti penerbitan sentiasa dilakukan melalui penyertaan dalam pelbagai bengkel dan kursus penerbitan yang dianjurkan melalui Jawatankuasa Pelaksana MAPIM atau anjuran pihak luar. Para hadirin yang dihormati sekalian, Majlis Anugerah MAPIM yang pertama kali diadakan pada tahun 2008 adalah dengan objektif seperti berikut. Pertama, memberi pengiktirafan kepada anggota MAPIM atas usaha mereka memajukan penerbitan ilmiah di Malaysia. Kedua, memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada karyawan atas sumbangan cemerlang yang diberikan dalam bidang penerbitan ilmiah. Ketiga, mendorong, merangsang dan menggalak ahli akademik dan penyelidik menyumbang ilmu menerusi penerbitan ilmiah imprint anggota MAPIM. Keempat, meningkat daya saing dalam kalangan anggota MAPIM untuk meningkatkan mutu penerbitan dan mutu karya yang diterbitkan. Justru itu, anugerah MAPIM ini akan terus diangkat dan dimartabatkan dengan sokongan dan dukungan Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah buat para pemenang anugerah MAPIM 2012. Moga kemenangan sahabat-sahabat kita ini menjadi pendorong untuk yang lain berazam untuk menghasilkan karya yang lebih berkualiti. Menang atau tidak bukanlah satu-satunya perkara yang paling utama. Yang penting, kesungguhan dan keikhlasan untuk memartabatkan penerbitan ilmiah serta perkongsian ilmu dengan masyarakat sejagat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan penghargaan kepada Yang Bahagia Datuk Profesor Dr. Rujahan Mustafa, mantan pengerusi lembaga MAPIM yang telah berjaya memimpin MAPIM dengan cemerlang sepanjang tempoh perkhidmatannya sebagai Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi. Kepada Yang Bahagia Profesor Datuk Asmah Ismail, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM, mantan pengerusi Jawatankuasa Pelaksana MAPIM yang juga telah melaksanakan tugasnya dengan cemerlang semasa menjawat jawatan Timbalan Naib Chancellor PNI di Universiti Sains Malaysia. Saya percaya kecemerlangan ini akan dapat diteruskan oleh pengerusi Jawatankuasa Pelaksana yang baru, iaitu Yang Bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Saleh Jaafar, Timbalan Naib Chancellor PNI Universiti Putra Malaysia. Saya juga mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada warga kerja MAPIM, iaitu Jawatankuasa Pemilih Anugerah MAPIM 2012
Urustia Anugerah MAPIM 2012 dan Jawatankuasa Majlis Penyampaian Anugerah MAPIM 2012 atas kesungguhan mereka menjayakan majlis yang bermakna ini. Dengan itu, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Seterusnya, majlis yang berbesar hati mempersilakan yang berbahagia Datuk Rahim Al-Hur, Ketua Suksesi Kementerian Pendidikan Tinggi, untuk menyampaikan ucapan perahsiaan dan sekaligus melancarkan buku-buku terkini menerbit anggota MAPIM. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang berbahagia Profesor Dr. Mursyidi bin Sirat, Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, merangkap pengurusi Lembaga Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia atau MAPIM. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Saleh Jaafar, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UPM, merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Anugerah MAPIM 2012. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naib Chancellor USIM. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, pengurusi Jawatankuasa Pemilih Anugerah MAPIM 2012. Puan Kamariah binti Sahidin, pengurusi Jawatankuasa Majlis Penyampaian Anugerah MAPIM 2012. Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor, ahli-ahli lembaga MAPIM, profesor-profesor, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat yang saya muliakan. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat sama-sama hadir ke majlis yang sangat-sangat bermakna pada petang ini. Pegawai-pegawai utama daripada organisasi anggota MAPIM, ketua-ketua penerbit dan juga semua wakil-wakil, saya sangat mengalu-alukan kehadiran mereka semua yang telah pun berjaya mengadakan majlis yang saya anggap sangat gilang gemilang ini. Saya juga ingin rakamkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur majlis ini yang telah pun sudi untuk menjemput saya menyampaikan sepatah dua kata di majlis yang pada pandangan saya adalah satu majlis yang sangat-sangat dekat di hati saya, iaitu untuk menggemilankan ilmu sebagaimana yang kita selalu perjuangkan dari masa ke semasa, selaras dengan hasrat KPT untuk menjadikan kita sebuah institusi atau negara besar dalam bidang keilmuan. Alhamdulillah, majlis anugerah yang bermula pada tahun 2008 ini berjaya mengumpul para ilmuwan yang cemerlang dalam memperkasakan penerbitan ilmiah dalam kalangan penerbit universiti dan institusi pendidikan di Malaysia. Penganjuran kali ini, iaitu yang kali ke-6, diharap dapat memupuk semangat setikawan dan permuafakatan sesama ahli di samping menjadi perangsang kepada kelangsungan budaya penulisan dan penerbitan ilmiah yang bermutu tinggi.
Di sini juga saya ingin menyeru kepada semua, memandangkan kita di sini, mungkin tidak termasuk saya lah, yang ada di dalam dewan ini adalah ilmuwan-ilmuwan belaka. Saya mengharapkan sebagai ilmuwan kita harus juga mempunyai semangat berkhidmat dengan penuh tulus ikhlas, yang mana ilmu-ilmu yang kita coretkan dan kita sebarkan adalah demi memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Dan oleh kerana itu kita harus sedar bahawa dengan keikhlasan yang kita miliki itu, sudah sepastinya apabila kita sampai ke penghujungnya, kita akan merasa kegembiraan yang tidak terhingga dan insya-Allah akan dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baik balasan. Itu bukan khutbah Jumaat. Senario penerbitan hari ini lebih luas skopnya. Kita perlu bergerak seiring dengan konsep maklumat tanpa sempadan supaya kita dapat turut serta memajukan industri buku di Malaysia. Konsep maklumat atau ilmu tanpa sempadan ini bersifat global dan lebih signifikan impaknya terhadap penghasilan karya-karya ilmiah. Seperti yang diketahui umum, era pendigitalan maklumat telah mendominasi dan memberi pengaruh besar dalam kehidupan kita. Hal ini juga mempengaruhi media penerbitan ilmiah. Dalam mengikut perkembangan atau tren ini, penerbit anggota MAPIM harus peka dan mula bergerak ke arah itu. Penerbitan elektronik merupakan salah satu platform untuk menyebarluaskan karya-karya hasil penulis tempatan kepada dunia cyber yang lebih luas capaiannya. Trend ini dilihat amat besar pengaruh dan kesannya kepada industri buku, terutama bagi buku fizikal dan atau yang bercetak. Konsepnya yang tiada sempadan ini menjanjikan penyebaran ilmu dengan pentas yang dapat dicapai hanya di hujung jari. Setiap peluang dan ruang yang ada perlu diguna sehabis baik bagi memberi manfaat kepada masyarakat. Penerbitan elektronik atau lebih dikenali sebagai e-book ini dilihat telah memberi saingan sengit kepada legasi penerbitan bercetak yang ada sekarang. Saya difahamkan yang MAPIM telah pun bergerak ke arah penerbitan elektronik dalam kalangan anggotanya dan perkara ini diharap mampu merancakkan lagi perkembangan penerbitan ilmiah di negara kita. Dalam pada itu, penerbitan buku dan makalah dalam jurnal sama-sama mempunyai kelebihan dan kepentingannya dalam dunia akademik. Penerbitannya bukan sekadar menjadi pemberat dalam penilaian akademik pensyarah atau menentukan ranking institusi pengajian tinggi, namun yang lebih penting, apakah ilmu dan maklumat yang disampaikan oleh pengarang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana ilmu itu dapat dimanfaatkan untuk membantu usaha transformasi dalam memajukan masyarakat yang dihasilkan oleh kerajaan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan kritikal. Para hadirin yang saya hormati sekalian, saya dimaklumkan terdapat penerbit swasta yang berminat untuk menerbitkan karya ilmiah yang sesuai untuk bacaan umum. Buku-buku seperti ini mempunyai pasaran yang lebih besar berbanding dengan karya ilmiah yang biasanya diterbitkan hanya oleh penerbit institusi pengajian tinggi dan institusi penyelidikan. Dalam hal ini, penerbit anggota MAPIM wajar membuka ruang untuk penerbitan secara usaha sama dengan penerbit swasta. Gandingan penerbit anggota MAPIM yang mempunyai banyak sumber karya ilmiah dengan penerbit swasta yang bijak dalam strategi pemasaran diharap akan menghasilkan penerbitan yang mempunyai kandungan ilmiah dalam gaya penyampaian yang mudah difahami oleh pembaca umum. Jika ini dapat dilaksanakan dengan gigih, maka akan ramailah masyarakat yang akan terdidik dengan ilmu yang dihasilkan
dari sumber penyelidikan dan kajian para ilmuwan. Sebenarnya semua jenis penerbitan memberi sumbangan tersendiri terhadap perkembangan tamadun bangsa. Sewajarnya semakin tinggi nilai ilmiah sebuah karya, maka semakin besarlah impaknya kepada pembaca. Oleh itu, karya harus ditulis dengan gaya dan bahasa yang mudah difahami oleh khalayak pembacanya. Dalam hal ini adalah menjadi tanggungjawab editor dan pegawai penerbitan yang berada di peringkat penerbit membantu pengarang agar karya mereka dapat diolah menjadi karya yang mudah difahami pembaca, khususnya dan pembaca yang umum. Sehubungan itu, tenaga kerja para editor dan petugas di pejabat penerbit harus diperkasakan. Struktur organisasinya perlu dimantapkan dan peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang editorial, pengurusan penerbitan dan pemasaran perlu dibuka dan disokong oleh pengurusan organisasi anggota MAPIM. Dalam cara ini barulah kita dapat menghasilkan penerbitan yang berkualiti dan mampu bersaing dengan penerbit antarabangsa. Mengiktiraf sumbangan dan impak penerbitan ilmiah kepada pembangunan dan ekonomi negara, maka Kementerian Pengajian Tinggi melalui Jabatan Pengajian Tinggi akan terus memberi sokongan dan bantuan untuk menjayakan aktiviti MAPIM. Selain daripada peruntukan kewangan tahunan yang diluluskan, saya telah meluluskan juga satu ruang di foyer Kementerian Pengajian Tinggi untuk dijadikan galeri mempamerkan hasil terbitan anggota MAPIM. Adalah menjadi harapan kementerian, galeri yang mempamerkan penerbitan pelbagai bidang ilmu ini akan membantu meningkatkan imej penerbit anggota MAPIM dalam memartabatkan penerbitan ilmiah dan memperkasakan imej kementerian kita sebagai sebuah gedung ilmu. Di samping itu, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada para pemenang anugerah MAPIM 2012. Teruskanlah semangat menghasilkan karya yang bermutu tinggi serta teruskanlah usaha meningkatkan kualiti penerbitan ilmiah. Dalam hal ini, saya sekali lagi menyeru sebagaimana yang tahun-tahun lepas bahawa kementerian sangat menginginkan dan mengidamkan buku-buku terhebat dan tersohor yang akan dilahirkan oleh penulis-penulis dan ilmuwan di negara kita. Kalau kita lihat banyak buku-buku tersohor yang menjadi bestseller di dunia dalam bidang ilmiah, maka Kementerian Pengajian Tinggi juga ingin sangat-sangat dapat satu dua buah buku yang boleh dikatakan the product of Malaysia ataupun hasil daripada Malaysia, hasil daripada ilmuwan hebat dilahirkan oleh kita. Syabas juga saya ingin ucapkan kepada MAPIM yang terus berusaha untuk mengenal pasti dan mengiktiraf penerbitan ilmiah negara yang bermutu tinggi. Semoga usaha murni ini akan menaikkan prestij penerbitan ilmiah negara ke tahap yang lebih tinggi. Syabas juga kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis pada petang ini. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan majlis penyampaian anugerah MAPIM 2012. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tadi. Bukan baru dalam majlis penerbitan ilmiah Malaysia atau MAPIM. Orang kata ketika ahli bersiu, ombak bersambung, beliau tak perlu memapan dan memiliki kerabat dalam satu MAPIM. Tidak memiliki kecuali ilmu, tidak berkira menuai bakti untuk kaum kerabat sendiri. Ahli MAPIM tidak pernah dipilih. Keteguhan beliau tidak dapat dipercaya lagi. Keupayaan beliau tidak jejak didalami, tidak luar dinasi. Inilah dia antara tokoh kita kali ini pada anugerah sanjungan MAPIM. Dipersilakan Profesor Dato' Dr. Asman Sahab.
Center for Medical Innovations and Technology Development inform USM sejak 2007 lagi. Di musim sekarang, Perdana Menteri menjadi pengemudi kapal sebagai jasa musim meninggalkan USM menempatkan I antara S dan N menjadi musim. Beliau memperoleh PhD dalam bidang Cellular and Molecular Biology di University of Nevada, USA 1986 dan merupakan saintis sejarah yang juga mendapat pengiktirafan di Persaudaraan Antarabangsa. Beliau sangat terkenal dalam usaha pendidikannya untuk membangunkan dan masih bagi menangani wabak masalah penyakit terjangkit yang boleh dimanfaatkan oleh penduduk di negara-negara yang telah maju. Antara yang ialah menjalankan berbagai pendidikan untuk menangani demam berdarah. Beliau menerima penghargaan dalam operasi termasuk anugerah saintis mulia negara pada tahun 1991. Profesor Dr. Asman Ismail memang dekat dengan MAPI. Tidak mungkin peluang ilmu, tidak mungkin unsur bakti dalam satu MAPI berfungsi dengan ahli-ahli MAPI untuk bersama-sama merancangkan dunia penerbitan ilmiah negara. Dipersilakan Profesor Dr. Asman Ismail Yusuf Al-Qaradawi dan pengaruhnya dalam masyarakat Islam di Malaysia. Pemenang menerima wang tunai RM12,000 beserta sijil dan trofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah kali ini USIM online bersiaran secara langsung daripada JW Marriott Putrajaya bagi Majlis Anugerah MAPIN 2012 dan alhamdulillah dalam majlis kita pada tahun ini menyaksikan USIM menggondol beberapa anugerah penting dalam Majlis MAPIN 2012 dan bersama saya pada sesi ini ialah salah seorang penerima anugerah yang mewakili USIM secara tidak langsung dalam Majlis MAPIN 2012 iaitu Yang Berbahagia Dr. Zulkifli Hassan. Baik Doktor, soalan pertama saya, apakah perasaan Doktor setelah diberi pengiktirafan dalam anugerah MAPIN 2012 bagi penerbitan ataupun makalah yang telah Doktor hasilkan? Terima kasih. Yang pertamanya saya ingin merasakan merakamkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana penulisan saya bukanlah bermaksud untuk memenangi sebarang anugerah, tetapi penulisan saya adalah semata-mata untuk atas dasar ilmu. Maka saya merasakan
ilmu yang sedikit ini dapat dikongsikan bersama, bukan sekadar kepada masyarakat sesuai dengan buku saya yang diterbitkan di luar negara, juga dengan komuniti di luar negara. Dan saya merasa bersyukur dan saya dedikasikan anugerah yang saya dapat pada hari ini kepada ayahanda dan bonda saya yang membesarkan saya sehingga menjadi seorang yang mempunyai pelajaran yang baik. Terima kasih. Penerimaan ataupun pengiktirafan di anugerah MAPIM 2012 pastinya menukilkan ataupun mencatat satu sejarah dalam kerjaya doktor dalam bidang penulisan maupun dalam bidang akademik ini. Jadi adakah anugerah MAPIM 2012 ini merupakan anugerah yang pertama, terbesar ataupun sudah pernah diberi pengiktirafan sebelum ini? Terima kasih. Sebenarnya saya sudah menerbitkan berpuluh-puluh artikel, banyak artikel di luar negara, di jurnal-jurnal antarabangsa dan juga beberapa buah buku. Tetapi saya pernah memenangi sebelum ini beberapa anugerah penerbitan. Di antaranya saya pernah memenangi penulisan esei di peringkat Kuala Lumpur Islamic Finance Forums, ya, dan beberapa anugerah yang lain. Tetapi saya merasakan pada kali ini merupakan anugerah yang saya merasakan anugerah yang paling berprestij yang saya dapat kerana saya mewakili USIM dan dalam masa sama mewakili kategori baru MAPIM, iaitu kategori penerbit bukan MAPIM yang diterbitkan oleh Edinburgh University Press, salah sebuah penerbit antarabangsa yang sangat berprestij. Soalan yang terakhir, Doktor. Melihat pada judul yang makalah yang Doktor hasilkan lebih kepada bidang syariah, adakah ini salah satu bidang kegemaran Doktor menulis ataupun ada lapangan ilmiah, lapangan akademik lain yang Doktor turut hasilkan bidang penulisannya? Terima kasih. Sebenarnya sekiranya sesiapa membaca dan menghadam buku tersebut, sebenarnya ianya bukan hanya membicarakan syariah, tetapi ia menggabungkan aspek syariah, aspek akidah, aspek undang-undang. Jika dilihat dalam bab tersebut ada bab yang membicarakan aspek kerangka undang-undang dalam perbankan Islam di 7 buah negara, di United Kingdom, di Bahrain, di Kuwait, di Qatar, di UAE dan di Malaysia. Maka ia menggabungkan kesemua elemen tersebut dan dengan menjadikan kajian kes di 7 buah negara yang berbeza, di mana saya telah menjalankan kajian lapangan di negara-negara tersebut sambil saya melakukan beberapa penyelidikan sampingan di Dubai pada tahun 2009. Soalan terakhir ringkas saja, Doktor. Bagi menghasilkan buku ini pastinya mengambil masa yang lama, menuntut kajian masa, menuntut tenaga dan berbagai-bagai lagi. Jadi harapan Doktor dengan penulisan buku ini, apa yang Doktor harapkan melalui penulisan ini kepada masyarakat, negara dan agama khususnya? Sebenarnya saya tidak mengharapkan yang terlampau mengharapkan apa-apa harapan yang besar melalui buku ini kerana ia merupakan sumbangan saya yang sangat kerdil, yang sangat kecil terhadap ilmu itu sendiri. Tetapi apa yang saya dapat katakan bahawa anugerah ini menjadi penyuntik semangat untuk terus berkarya, dan insya-Allah dalam tahun ini akan ada beberapa buah buku yang diterbitkan di luar negara dan juga di dalam negara. Terima kasih. Begitulah temu kita ringkas bersama dengan Dr. Zulkifli Hassan, salah seorang penerima anugerah MAPIM yang membawa nama USIM secara tidak langsung dalam anugerah MAPIM 2012. Dan bersama saya kali ini salah seorang penerima, boleh kita katakan sebagai anugerah utama dalam MAPIM 2012 ini, iaitu bagi anugerah kategori buku terbaik. Dan alhamdulillah kali ini anugerah ini berpihak kepada Universiti Sains Islam Malaysia melalui salah seorang pensyarah kanan kita yang menulis buku yang cukup terbaik, cukup kuat rencahnya. Jadi bersama saya ialah yang berbahagia Dr. Muhammad Rumai Zuddin Ghazali, penulis ataupun penulis bagi buku Yusuf Al-Qardawi dan pengaruhnya dalam masyarakat Islam di Malaysia. Pertama sekali, Doktor, soalan saya di atas anugerah MAPIM 2012 ini, apakah perasaan Doktor di atas penerimaan anugerah bagi saya cukup penting ini? Anugerah buku terbaik bukan sesuatu yang amat mudah. Dalam berpuluh-puluh, mungkin beribu-ribu buku, hasil penulisan Doktor diangkat dan diiktiraf setahap ini. Apa perasaan Doktor? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak universiti, khususnya bahagian penerbitan yang telah menerbitkan buku ini dan telah berjaya mendapat tempat yang utama dalam tandingan MAPIM. Dan harapan saya sememangnya buku ini menjadi satu tokoh, iaitu membicarakan tokoh atau sohor abad ini, iaitu Yusuf Al-Qardawi, yang mana saya ingin memperkenalkan ketokohan seorang ulama
semasa kepada masyarakat Islam. Dan sudah tentu Yusof Qaradawi ini mempunyai impak ataupun pengaruhnya kepada masyarakat Islam di Malaysia, terutama dari segi fatwa dia, pandangan-pandangannya, serta idea-ideanya dilaksanakan dalam konteks masyarakat Malaysia, terutamanya yang saya tunjukkan dalam buku ini iaitu prinsip wasatiyah. Prinsip wasatiyah ini sememangnya telah ada dalam Islam, dalam Al-Quran telah disebut, tetapi Yusof Al-Qaradawi ini mewawarkan semula dengan konteks pada zaman kini, dan ianya menyarankan kepada masyarakat Islam di Malaysia ini supaya mengamalkan konsep wasatiyah agar masyarakat Islam dan negara Malaysia ini menjadi sebuah peneraju di konteks dunia Islam sekarang ini. Inilah idea-idea utama yang saya kupas dalam buku Yusof Al-Qaradawi ini, yang menjadi harapan saya agar ianya difahami dan dihayati oleh masyarakat kita pada hari ini. Baik Doktor, pemilihan tokoh ulama tersohor dalam dunia Islam Dr. Yusof Al-Qaradawi dan Doktor terjemahkan dalam penulisan buku ini pastinya memerlukan kajian yang kajian yang lama, memerlukan keringat, tenaga, pemikiran dan lain lagi. Jadi siapakah yang boleh kita katakan pihak yang banyak membantu doktor ataupun menyokong doktor selama ini bagi menghasilkan buku yang terbaik ini Doktor? Ya, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri saya, keluarga saya, rakan-rakan di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan yang banyak membantu kajian yang saya buat mengenai Yusof Al-Qaradawi ini. Dan sememangnya kajian ini memakan hampir 2 tahun proses mencari bahan-bahan dalam internet, buku-buku Yusof Al-Qaradawi. Malah saya sendiri berjumpa dengan Yusof Al-Qaradawi secara peribadi untuk temu ramah beliau. Dalam kedatangan beliau di Malaysia menerima tokoh Ma'al Hijrah, dengan kesempatan itu saya berjumpa dengan beliau untuk temu ramah secara peribadi tentang karya-karya beliau, idea-idea dan harapan beliau kepada masyarakat Islam di Malaysia. Doktor, saya cukup meyakini bahawa penulisan buku Yusof Al-Qaradawi ini bukanlah buku pertama makalah penulisan doktor. Mungkin sebelum ini telah ada penulisan-penulisan lain ataupun makalah-makalah ilmiah lain yang telah doktor hamparkan pada lembaran kertas untuk dikongsi bersama dengan masyarakat. Mungkin doktor boleh kongsikan sikit buku-buku ataupun makalah-makalah yang pernah doktor hasilkan sebelum ini, dan juga mungkin juga buku-buku sebelum ini pernah memenangi anugerah-anugerah di tempat lain. Mungkin doktor boleh kongsi bersama kita. Ya, antaranya yang telah mendapat anugerah pada tahun 2011 iaitu anugerah daripada Universiti USIM sendiri, iaitu buku yang bertajuk Pembangunan Islam dalam Era Mahathir Mohamad. Itu mendapat anugerah di peringkat universiti. Dan buku-buku lain juga mendapat galakan ataupun cetakan yang 2-3 kali dicetak, seperti Tokoh Sarjana Muslim oleh PTS Publication, yang mana ianya merupakan salah satu buku bestseller di MPH. Ini juga buku-buku yang telah mendapat sambutan daripada masyarakat di Malaysia. Okey Doktor, soalan yang terakhir Doktor. Bidang keilmuan, bidang penulisan ini merupakan, saya katakan, bidang yang sebati dengan jiwa Doktor. Jadi saya cukup berharap ini bukanlah penulisan yang terakhir daripada doktor untuk berkongsi masyarakat, berkongsi ilmu dan apa yang doktor ketahui dengan masyarakat. Soalan terakhir saya, sekarang ini mungkin ataupun akan datang ada perancangan sudah di pihak doktor untuk menghasilkan makalah ataupun buku penerbitan yang lain? Ya, buku terbaru saya yang baru terbit semalam, sebenarnya pesta buku, iaitu Sarjana Muslim di Timur Tengah pada abad 18 dan 19. Ini buku yang terbaru yang diterbitkan oleh USIM, sebenarnya pesta buku yang baru ini. Dan sekarang insya-Allah saya dalam mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Said Ramadan Al-Buti. Dan insya-Allah saya harap dengan adanya kekuatan kesihatan, kekuatan fizikal dan
bahan-bahan yang ada, insya-Allah saya akan menyiapkan buku tentang tokoh ulama juga yang standing dengan Yusuf Qaradawi, iaitu Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah, insya-Allah. InsyaAllah doktor. Dan terima kasih kita ucapkan kepada yang berbagai doktor di atas kelapangan meluangkan masa yang singkat pada petang ini untuk bersama-sama berkongsi idea, berkongsi kegembiraan, berkongsi bahan penulisan beliau. Dan kita di USIM Online dan warga USIM mendoakan doktor terus diberi kekuatan, terus diberi ketabahan untuk menghasilkan penulisan-penulisan berkarya yang terus berkualiti, bukan saja menerima anugerah tetapi yang lebih pentingnya manfaatnya kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Islam. Bersama dengan saya kali ini adalah seorang insan yang boleh kita katakan sebagai tulang belakang kepada bahagian penerbitan Universiti Sains Islam Malaysia, iaitu Puan Hariza selaku ketua bahagian di bahagian penerbitan. Dan sebenarnya Majlis Anugerah MAPIN 2012 ini mencipta sejarah yang gemilang buat bahagian penerbitan USIM dan USIM khususnya, kerana ini merupakan kali pertama USIM boleh kita katakan mendominasi beberapa anugerah-anugerah penting yang dipertandingkan dalam MAPIM 2012 ini. Oleh itu, soalan pertama kepada Puan Hariza selaku ketua di bahagian penerbitan, apakah perasaan Puan di atas kejayaan yang telah digondol oleh penulis USIM dan juga bahagian penerbitan khususnya dalam Majlis Anugerah MAPIM yang masuk edisi ke-6 penganjurannya ini? Okey, terima kasih banyak. Memang orang kata perasaan tu terlalu gembira dan orang kata happening, sebabnya ini kali pertama penerbit USIM menang kalangan penerbit-penerbit IPTA yang lain. Penerbit-penerbit IPTA yang lain ni yang kita tahu RU, kalangan RU, APEC University, semua penerbit-penerbit yang matang dan dah banyak pengalaman, dan ini pertama kali universiti baru USIM, universiti yang baru dan memenangi hadiah kategori buku terbaik sains sosial. Sebelum ni hadiah ni dimonopoli oleh universiti-universiti, penerbit-penerbit yang mampan orang kata, dan saya rasa penghargaan dan merupakan satu kata peluang untuk membuktikan penerbit baru IPTA USIM antara penerbit yang terbaik jugalah, dan kita boleh berdiri kalangan mereka walaupun tak sama tinggi lagi, tapi kalau dulu kita orang kata merangkak slow, tapi alhamdulillah sekarang kita ada rezeki tahun ni kita membolot buku terbaik sains sosial untuk kali ni, anugerah kali ni. Okey Puan Hariza, bagi merangkul anugerah seperti ini bukan satu yang mudah. Pastinya bahagian penerbitan ataupun di bahagian ahli akademik USIM sendiri merancangkan pelbagai strategi-strategi untuk memastikan kualiti penulisan, kualiti makalah yang diterbitkan oleh penerbit USIM mempunyai nilai yang tinggi untuk dipandang dari segi sudut keilmuan ataupun dari sudut yang sesuai lah untuk kita kongsikan pada masyarakat. Apakah strategi yang akan diaturkan oleh bahagian penerbitan sampai ini bagi memastikan kualiti penerbitan USIM adalah buku-buku yang terbaik yang berkualiti? Okey, betul. Untuk menghasilkan buku yang terbaik dan makalah terbaik bukan senang sebab kita memang orang kata bersaing antara yang terbaik. Dan buku terbaik yang kita menang ni bukan sahaja dari segi kualiti penulis, tapi dia diseimbangkan dengan orang kata editorial yang bagus, suntingan yang bagus, barulah buku ni layak untuk dinobatkan sebagai buku terbaik, dan kita memang bersaing dengan mereka yang orang kata handal dan pakar dan berani. Dan strategi kita, sebab tahun depan ada lagi, tahun selanjutnya ada lagi, dan banyak lagi anugerah yang kita akan temui. Kita akan mantapkan dari segi bengkel penulisan untuk membantu para pesara kita menghasilkan manuskrip dan penulisan yang baik untuk bersaing, sama ada dari segi editorial ataupun kandungan itu sendiri. Dan kita juga akan memberi peluang kepada para penulis kita dari segi insentif penerbitan, yang tahun ni kita ada kadar yang baru yang saya rasa dapat meningkatkan motivasi penulis untuk menghasilkan buku dan makalah yang terbaik. Soalan terakhir Puan, apakah harapan bahagian penerbitan khususnya bukan saja pada anugerah MAPIM, mungkin anugerah-anugerah penulisan yang lain di dalam dan di luar negara terhadap produk penerbitan USIM, dan juga apakah yang Puan harapkan lebih daripada MAPIM ini selepas ini? Saya mengharapkan selepas ini penerbit USIM akan terus mencari dan merebut peluang bukan sahaja di dalam negara. Kita dah menang dalam negara anugerah MAPIM dan kita layak untuk mencalonkan karya penulis kita untuk anugerah tokoh negara, akademik negara, dan seterusnya kita akan cuba mencari peluang untuk mencari anugerah-anugerah berprestij di luar negara untuk menobatkan penerbitan kita bukan saja di peringkat kebangsaan, malah international, ke antarabangsa.
Begitulah ulasan dan juga komen daripada Puan Hariza selaku Ketua Bahagian Penerbitan USIM. Apa-apa pun kita di USIM Online dan juga warga Universiti Sains Islam Malaysia amat berbangga dengan pencapaian gemilang kita di Anugerah MAPIN 2012 dan doa kita, harapan kita bersama, kejayaan ditempa pada hari ini bukanlah yang terakhir tetapi ini sebagai permulaan untuk kita melonjakkan kejayaan kita yang lebih gemilang di masa akan datang. Sekian saja daripada kami di USIM Online. Terus bersama kami di lain masa, di lain ketika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.